Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Siti Najihah binti Syamsul Bahari dalam pembentangan e-buku Pejuang Saham yang bertajuk Waran. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan penulisan buku ini dengan bimbingan pensyarah saya, Profesor Madya Dr. Nur Adli, serta sokongan dan dorongan daripada kedua ibu bapa saya, keluarga saya serta sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, penulisan buku ini berjaya disiapkan dan saya ingin memohon maaf jika terdapat kesilapan dan tidak memenuhi citarasa pembaca-pembaca sekalian. InsyaAllah saya akan memperbaiki buku ini dari semasa ke semasa. Setelah saya mengkaji dan meneliti apakah saham waran itu, saya telah ringkaskan kepada 9 tajuk, iaitu pengenalan kepada waran, definisi waran, jenis-jenis waran, kelebihan dan risiko yang bakal dihadapi oleh pelabur-pelabur waran serta kawalan risikonya, dan kaedah untuk kita menyemak waran. Seterusnya, cara-cara untuk menukarkan saham waran ini kepada saham induk. Baiklah, apakah itu waran? Waran merupakan salah satu instrumen dalam pelaburan selain daripada unit amanah, bond atau sukuk, skim persaraan swasta dan saham. Seterusnya, harga waran adalah lebih rendah berbanding harga saham induk dan ianya boleh dikenal pasti melalui kod yang ada di belakang nama kaunter waran tersebut, iaitu WA, WB, WC dan WD. Seterusnya, pemegang saham tidak berhak untuk menerima bonus ataupun dividen daripada syarikat tersebut. Mereka juga tidak berhak untuk melakukan undian dalam mesyuarat agung tahunan syarikat. Seterusnya, pelabur dalam saham waran perlulah menitik beratkan tentang tempoh matang sesuatu waran tersebut dan mereka perlulah tahu bahawa harga saham waran ini adalah bergerak selari dengan saham induk, yang mana kenaikan kecil harga saham induk akan menjadikan kenaikan yang sangat ketara dalam harga saham waran ini. Dan mereka berkemungkinan akan menanggung risiko kerugian 100% apabila tidak menukarkan waran kepada saham induk. Seterusnya, apakah definisi waran yang sebenarnya? Berikut merupakan salah satu contoh sijil ataupun dokumen waran. Jadi, waran merupakan suatu dokumen atau sijil yang membolehkan seseorang itu membeli saham pada harga yang lebih rendah. Dan waran ini juga dikawal selia oleh Suruhanjaya Security melalui Bursa Malaysia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahawa pemilik waran tidak berhak untuk mendapatkan bonus ataupun dividen serta mereka tidak berhak untuk membuat undian dalam mesyuarat agung tahunan syarikat tersebut. Baiklah, timbulnya persoalan di sini, bagaimanakah untuk mengetahui sama ada waran itu adalah waran patuh syariah atau tidak? Yang pertama, jika saham induk adalah patuh syariah, waran akan patuh syariah. Yang kedua, jika saham induk patuh syariah, tidak semestinya waran akan patuh syariah. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, jika saham induk tidak patuh syariah, sudah jelas bahawa waran juga tidak patuh syariah. Seterusnya, marilah kita kaji apakah jenis-jenis waran. Terdapat dua jenis waran, iaitu waran syarikat dan waran berstruktur. Yang pertama ialah waran syarikat. Waran syarikat diterbitkan atau dikeluarkan oleh syarikat itu sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan modal. Ini kerana syarikat tersebut ingin melakukan projek dalam jangka masa yang sangat panjang. Tempoh matang bagi waran syarikat adalah selama 5 hingga 10 tahun. Seterusnya, cara untuk kita mengetahui sesuatu kaunter saham waran syarikat ialah dengan melihat kod di belakang nama kaunter saham tersebut seperti WA, WB, WC atau WD. Seterusnya, apakah perbezaan harga dan keuntungan terhadap waran syarikat dan saham induk? Seperti yang kita lihat, gambar menunjukkan salah satu syarikat saham iaitu Serba Dinamik. Harga saham induk bagi Serba Dinamik adalah RM1.58, manakala harga waran bagi saham Serba Dinamik adalah RM1.85. Jika kita membeli saham induk pada 100 unit, ianya berjumlah RM158. Jika kita membeli waran pada 100 unit, harga saham waran tersebut adalah RM18.50. Ini menunjukkan bahawa harga saham induk adalah lebih mahal berbanding harga saham waran. Seterusnya, waran berstruktur. Waran berstruktur diterbit oleh pihak ketiga seperti institusi keuangan dan broker. Tempoh matang bagi waran berstruktur adalah kurang daripada setahun.
Terdapat dua jenis waran berstruktur iaitu waran panggilan dan waran letak. Pertama, waran panggilan yang mana ianya membolehkan pemilik waran untuk menjual terlebih dahulu kemudian membeli waran tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Untuk kita mengenal pasti waran panggilan, terdapat kod C diikuti dengan nombor di belakang nama kaunter syarikat tersebut. Tempoh matang bagi waran panggilan adalah sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling maksima adalah selama setahun. Pergerakan waran panggilan ini hanyalah berdasarkan indikator sahaja dan ianya tidak boleh ditukarkan kepada saham induk. Seterusnya, waran panggilan akan mendapat manfaat daripada kenaikan harga saham induk. Kedua, waran letak yang mana ianya membolehkan pelabur atau pemilik waran untuk membeli terlebih dahulu sebelum menjualnya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Untuk kita mengenal pasti adakah sesebuah kaunter itu adalah waran letak, terdapat huruf H di hujung nama syarikat tersebut. Waran letak dikeluarkan oleh pihak ketiga tetapi bukan dari bank atau syarikat kerana ianya bertujuan untuk mengimbangi risiko. Perkara yang bertujuan untuk mengimbangi risiko adalah dilarang dalam Islam. Sudah jelas bahawa waran letak tidak patuh syariah. Seterusnya, tempoh matang bagi waran letak adalah kurang daripada 1 tahun. Ayuh kita kaji apakah kelebihan membeli waran. Yang pertama, seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, harga waran adalah lebih murah berbanding saham induk. Harga saham induk mungkin berharga RM1 tetapi harga waran hanyalah dalam lingkungan 20 hingga 50 sen sahaja. Dari segi peratusan pula, harga waran adalah lebih sensitif berbanding harga saham induk. Kelebihan kedua adalah potensi untung lebih besar. Pelabur-pelabur yang membuat pelaburan waran mempunyai potensi untung yang lebih besar kerana kenaikan kecil dalam saham induk akan menjadikan kenaikan yang sangat ketara dalam saham waran. Sebagai contohnya, kenaikan 5% harga saham induk akan menjadikan kenaikan sebanyak 10% pada harga saham waran. Ini kerana pergerakan yang sangat sensitif antara kenaikan dan penurunan harga saham induk dan kesannya terhadap harga waran. Baiklah, setiap perkara yang kita lakukan ada risikonya termasuklah dalam melakukan pelaburan melalui waran. Risiko yang terjadi tidak dapat dielakkan namun kita boleh mengawal selia risiko tersebut. Ayolah kita kaji apakah risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh pelabur-pelabur waran. Risiko yang pertama adalah risiko pasaran, yang mana permintaan dan penawaran waran ini juga bergantung kepada nilai pasaran waran itu tersendiri. Ini kerana pergerakan yang selari dan sensitif antara harga waran dan saham induk akan menyebabkan penurunan kecil dalam harga saham induk menjadikan penurunan ketara dalam harga saham waran. Harganya yang murah mungkin akan terjadinya manipulasi waran. Oleh itu, kita perlulah mempelajari dan mengetahui tentang apa yang perlu diambil kira sebelum kita membuat pelaburan dalam saham waran ini. Risiko kedua adalah risiko kredit, yang mana risiko ini adalah berkait rapat dengan penerbit waran, iaitu pihak ketiga seperti broker atau institusi kewangan yang tidak dapat memenuhi tanggungjawab mereka untuk memberi jaminan terhadap prestasi syarikat tersebut. Dan ini akan menyebabkan kerugian berpihak kepada pelabur yang membeli waran. Risiko yang ketiga adalah jangka hayat waran. Setiap waran yang dikeluarkan oleh syarikat atau penerbit mempunyai tarikh luput dan tempoh matangnya. Ini kerana berlakunya manipulasi dalam harga waran tersebut. Oleh itu, pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam saham waran ini perlulah memastikan bahawa waran itu mempunyai jangka masa yang cukup untuk mencapai jangkaan masing-masing. Seterusnya, persoalan yang timbul. Kenapa syarikat keluarkan waran? Yang pertama, ianya bertujuan untuk mendapatkan tunai bagi menjana perniagaan mereka. Yang kedua, syarikat memerlukan dana yang sangat besar bagi menjalankan projek jangka masa panjang. Dan ianya juga bagi menarik minat pelabur untuk membuat pelaburan kerana harga waran adalah lebih murah berbanding harga saham induk. Setiap risiko yang dihadapi, kita perlulah mengawalnya sebelum terjadinya kerugian besar, terutamanya dalam melakukan pelaburan waran ini. Pelabur yang ingin membuat pelaburan waran perlulah mempunyai strategi dan perancangan yang sangat teliti sebelum membeli sesebuah kaunter saham waran tersebut. Ini kerana pergerakan harga saham waran adalah sangat sensitif kepada pergerakan harga saham induk. Bagi pelabur yang membeli waran dalam kuantiti yang sedikit, pulangan yang mereka perolehi juga sedikit dan risiko yang bakal dihadapi juga akan
berkurangan. Namun begitu, bagi pelabur jangka pendek, mereka sanggup menanggung risiko yang lebih besar oleh kerana pulangan yang sangat lumayan. Hal ini kerana mereka mempunyai strategi dan rancangan yang telah dirangka sebelum membuat keputusan untuk membuat pelaburan warren. Persoalan yang timbul, adakah perlu untuk kita menjual pada untung yang sedikit? Lebih baik menjual pada untung yang sedikit berbanding menangguh kerugian yang sedikit, akhirnya menjadi kerugian yang sangat besar. Seterusnya, ayolah kita mendalami apakah cara-cara untuk menyemak warren. Kita boleh membuat screening warren melalui TradingView, Bursa Malaysia ataupun melalui aplikasi KLSE Screener. KLSE Screener boleh dilayari di laman web www.klsescreener.com. Seterusnya, kita perlulah mengetahui langkah-langkah untuk menyemak warren. Langkah pertama, anda perlu tekan screener dan memilih warren screener. Seterusnya, anda perlu menekan select stock dan pilih saham yang anda ingin semak. Tekan any di bawah type dan pilih call untuk melihat warren panggilan. Jangan lupa untuk tanda di bahagian syariah compliant untuk kita mencari warren syariah. Seterusnya, tekan butang submit. Seterusnya, telah tersenarai warren-warren yang anda pilih sebentar tadi dan ianya mengandungi tarikh matang, premium, nisbah penukaran dan pergerakan warren. Ini bagi memudahkan para pelabur untuk menyiapkan modal mereka sebelum mereka membeli di kaunter warren. Langkah paling utama dalam menyemak warren adalah tarikh tempoh matang. Ini kerana harga warren akan menjadi lebih mahal apabila sudah hampir kepada tarikh matang. Warren syarikat mempunyai tempoh matang antara 5 hingga 10 tahun, manakala warren berstruktur seperti warren panggilan dan warren letak mempunyai jangka masa yang sangat pendek, iaitu di antara 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai contoh yang diberikan, tarikh tamat tempoh warren bagi CIMB C64 adalah pada 26 April 2021. Apabila sudah hampir kepada tamat tempoh, pemilik warren perlulah menukarkan warren tersebut kepada saham induk bagi mengelakkan kerugian wang dalam portfolio tersebut. Perkara kedua yang paling penting yang perlu kita titik beratkan sebelum kita membeli sesebuah kaunter warren itu adalah dengan memeriksa harga laksana, iaitu exercise price atau strike. Harga laksana merupakan satu nilai yang perlu ditambah oleh pelabur apabila pelabur tersebut ingin menukarkan warren kepada saham induk. Frasa lain selain exercise price ialah strike yang mempunyai fungsi yang sama seperti exercise price ataupun harga laksana. Sebagai contoh, harga strike dalam kaunter warren CIMB C64 ialah RM4. Jika pemilik warren ingin menukarkan warren kepada saham induk, pelabur tersebut perlulah menambahkan harga strike ataupun harga laksana sebanyak RM4 dengan harga warren iaitu 13 sen. Ia menjadikan harga exercise tersebut adalah RM4.13. Apabila kita lihat pada harga saham induk hanyalah RM4.2. Ini bermakna kerugian akan berlaku kepada pemilik warren itu kerana harga saham induk adalah lebih murah berbanding harga saham warren. Salah satu punca kenapa harga exercise price lebih mahal berbanding harga saham induk ini kerana warren tersebut sudah hampir kepada tempoh matang. Sebagai contohnya, kaunter CIMB C64 mempunyai tempoh matang pada tarikh 26 April 2021. Seterusnya, perkara yang perlu dititik beratkan oleh pelabur untuk menyemak warren adalah premium. Nilai premium perlu dikira mengikut formula saham induk ditolak dengan jumlah harga warren semasa dan harga laksana dibahagikan dengan saham induk dan didarabkan dengan 100%. Contoh pertama adalah CIMB C64 yang mana harga saham induk adalah RM4.2, harga warren adalah 13 sen dan harga exercise price iaitu harga laksana adalah RM4. Jumlah tersebut dibahagikan dengan harga saham induk iaitu RM4.2 dan didarabkan dengan 100%. Ia menjadikan jumlah premium bagi kaunter CIMB C64 adalah negatif 2.7363%. Nilai premium sebanyak negatif 2.7363% akan memberikan keuntungan kepada pemilik warren sebanyak
positif 2.733% ketika pemilik waran ingin membuat pembelian dan pertukaran waran tersebut kepada saham induk. Tetapi jika nilai premium yang dikira adalah positif 2.763%, pemilik waran tersebut akan mengalami kerugian sebanyak negatif 2.733% jika pemilik waran tersebut ingin membuat penukaran waran kepada saham induk. Seterusnya, kita beralih kepada contoh yang kedua iaitu AmBank C24. Harga saham waran itu adalah sebanyak 75 sen. Seterusnya, harga induk adalah sebanyak RM3.19 dan harga exercise price ataupun harga strike adalah RM3.40. Setelah membuat pengiraan, nilai premium bagi kaunter AmBank C24 adalah sebanyak negatif 8.9341% yang mana ia menunjukkan keuntungan kepada pemilik waran yang ingin menukarkan waran kepada saham induk adalah sebanyak positif 8.9341%. Tetapi jika nilai premium bagi kaunter waran AmBank C24 ini adalah negatif 8.9341%, kerugian akan berlaku pada pelabur yang ingin menukarkan waran mereka kepada saham induk sebanyak negatif 8.9341%. Jika dibandingkan antara dua kaunter waran ini, kaunter waran AmBank C24 mempunyai nilai premium yang lebih rendah berbanding kaunter waran CIMB C64. Jadi dapatlah disimpulkan di sini bahawa semakin rendah nilai premium sesebuah kaunter waran, semakin murah harga waran berbanding harga saham induk. Perkara keempat yang perlu dititikberatkan dalam menyemak waran adalah nisbah penukaran iaitu conversion ratio. Nisbah penukaran atau dikenali sebagai conversion ratio adalah nisbah penukaran antara waran kepada saham induk. Kebiasaannya, waran akan mempunyai nisbah penukaran sebanyak 1:1, tetapi waran berstruktur mungkin akan mempunyai nisbah penukaran sebanyak 4:1 atau 1.5:1 dan sebagainya. Gambar menunjukkan perbezaan antara kaunter waran CIMB C64 yang mempunyai nisbah penukaran sebanyak 4:1 dan bagi kaunter DRB Highcom mempunyai nisbah penukaran sebanyak 3:1. Oleh itu, kaunter waran CIMB C64 memerlukan 4 waran untuk ditukarkan kepada satu saham induk, manakala pelabur dalam kaunter waran DRB Highcom C1H perlulah mempunyai 3 waran untuk ditukarkan kepada satu saham induk. Selain daripada tempoh matang yang perlu dititikberatkan oleh pelabur-pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam waran, mereka juga perlu melihat kepada pergerakan waran iaitu gearing, yang mana pergerakan waran ini merujuk kepada nilai waran yang dibandingkan dengan saham induk. Ini bermaksud pergerakan waran sebagai tali pengukur bagi sensitiviti ataupun kepekaan kepada nilai waran apabila dibandingkan dengan saham induk. Sebagai contohnya, kaunter waran DRB Highcom C1H mempunyai gearing ataupun pergerakan waran sebanyak 3.54. Ini bermaksud penurunan 1 kali dalam saham induk menjadikan penurunan sebanyak 3.54 kali dalam harga waran tersebut. Tetapi jika berlakunya kenaikan 1 kali dalam harga saham induk menjadikan kenaikan sebanyak 3.54 kali dalam saham waran ini. Seterusnya, perbandingan antara kaunter AmBank C24 dan kaunter CIMB C64 terhadap pergerakan waran, yang mana pergerakan waran bagi kaunter AmBank C24 adalah lebih besar berbanding kaunter waran CIMB C24. Oleh itu, pelabur akan mula tertarik untuk membuat pelaburan waran dalam kaunter AmBank C24. Tetapi harus ingat bahawa keuntungan yang tinggi akan diiringi oleh risiko yang tinggi. Seterusnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk menyemak ataupun screening waran, sudah tentu kita akan tertarik untuk membeli waran. Namun, bagaimanakah kaedah-kaedah dan cara untuk kita membeli waran tersebut? Caranya adalah sama seperti pembelian saham biasa. Cuma apa yang membezakan saham biasa dengan waran adalah kod di belakang nama kaunter ataupun syarikat tersebut. Pemilihan kaunter waran patuh syariah perlu dititikberatkan bagi pelabur yang beragama Islam.
Seperti yang kita tahu, nama sesebuah kaunter syarikat itu adalah saham induk. Jika diikuti kod WA di belakang, berikut merupakan waran syarikat iaitu waran patuh syariah. Seterusnya, jika terdapat kod C diikuti dengan nombor ataupun kod H, ia merupakan waran berstruktur yang mana tidak patuh syariah. Sedikit teknik mudah bagi membuat pemilihan dan membeli waran. Yang pertama, waran mestilah mempunyai tempoh matang antara 6 bulan atau 1 tahun. Seterusnya, nilai premium perlulah lebih kecil daripada 30%. Yang perlu dititik beratkan adalah nilai gearing, iaitu nilai pergerakan waran yang mana perlulah di antara sifar, 1 atau 2. Akhir sekali, harga exercise price perlulah lebih rendah berbanding harga saham induk. Setelah kita membuat pelaburan dalam saham waran ini, apabila sudah hampir tempoh matang, kita perlulah membuat penukaran waran kepada saham induk. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk kita membuat penukaran waran kepada saham induk. Tujuan utama pelabur yang berminat untuk membuat pelaburan dalam kaunter saham ini kerana harga saham waran adalah lebih murah berbanding harga saham induk. Apabila waran tersebut sudah hampir kepada tempoh matang, para pelabur perlulah membuat penukaran waran tersebut kepada saham induk. Langkah pertama untuk membuat penukaran waran kepada saham induk adalah dengan mengisi borang exercise form. Pihak penerbit akan menghantar notis beserta exercise form untuk diisi oleh pemilik waran bagi membuat penukaran waran tersebut kepada saham induk. Langkah kedua, pembayaran exercise price, iaitu pemilik waran perlu membuat pembayaran harga laksana ataupun exercise price kepada bank dalam bentuk draft berdasarkan nama syarikat tersebut. Persoalan yang timbul, berapakah exercise price yang perlu dibayar? Formula untuk mengira harga exercise price adalah harga laksana seunit ditambah dengan harga waran seunit dan didarabkan dengan unit-unit yang telah dibeli. Sebagai contohnya, harga laksana adalah sebanyak 32 sen dan harga waran seunit adalah sebanyak 10 sen. Seterusnya, unit-unit yang dibeli adalah sebanyak 1000. Jumlah harga laksana seunit dan harga waran seunit adalah 42 sen didarabkan dengan 1000, menjadikan harga exercise tersebut adalah sebanyak RM420. Setelah kita membuat pembayaran exercise price, kita perlulah menghantar borang tersebut bersama-sama dengan draft bank kepada registrar. Penghantaran borang ini perlulah dilakukan sebelum tamat tempoh waran tersebut dan yuran pemprosesan juga perlu dibayar bagi memproses pertukaran waran kepada saham induk. Persoalan yang timbul, adakah berbaloi menukar waran kepada saham induk? Jika harga laksana adalah lebih kecil berbanding saham induk, keuntungan akan dimiliki oleh pelabur waran. Akan tetapi, jika harga laksana adalah lebih besar berbanding saham induk, tidak berbaloi untuk pemilik waran menukarkan waran kepada saham induk kerana mereka akan mengalami kerugian. Akan tetapi, jika harga laksana adalah sama dengan harga saham induk, jelaslah bahawa tiada kerugian ataupun tiada keuntungan yang diperolehi oleh pemilik waran tersebut. Namun begitu, terdapat juga pemilik-pemilik waran yang tidak akan menukarkan waran mereka kepada saham induk kerana akan terjadinya kerugian besar. Sebagai contohnya, jika harga laksana adalah RM1 seunit dan harga saham induk adalah 50 sen seunit, kerugian sebanyak 50% berlaku jika pelabur ataupun pemilik waran tersebut membuat penukaran waran. Alhamdulillah, kita sudah hampir ke penghujungnya. Sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa waran adalah suatu dokumen ataupun sijil yang membolehkan seseorang itu untuk membeli saham pada harga yang lebih murah. Dan terdapat dua jenis waran, iaitu waran syarikat dan waran berstruktur. Apa yang membezakan antara waran syarikat dan waran berstruktur? Yang pertama adalah penerbit. Waran syarikat diterbitkan oleh syarikat yang tersenarai, akan tetapi waran berstruktur diterbitkan oleh pihak ketiga, sama ada broker ataupun institusi keuangan. Seterusnya, saham induk. Saham induk bagi waran syarikat adalah saham syarikat itu sendiri, tetapi bagi waran berstruktur, saham induk adalah syarikat yang tidak berkaitan dengan institusi keuangan tersebut. Waran syarikat akan memberikan kecairan terhadap saham induk, tetapi waran berstruktur tidak akan memberi kesan kecairan kepada saham induknya. Seterusnya, tempoh waran syarikat adalah sehingga 10 tahun, manakala waran berstruktur hanyalah 6 bulan hingga 5 tahun. Seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi bahawa waran syarikat merupakan saham
warrant yang patuh syariah, tetapi warrant berstruktur adalah counter warrant yang tidak patuh syariah. Kelebihan dalam membeli warrant adalah potensi untuk mendapatkan untung yang sangat besar dan harganya yang lebih murah. Namun begitu, risiko yang perlu dihadapi oleh para pelabur adalah jangka hayat yang diperlukan, yang mana jika pelabur ataupun pemilik warrant itu tidak menukarkan saham warrant kepada saham induk, mereka kemungkinan akan mengalami kerugian 100% akibat daripada tidak menukarkan warrant tersebut kepada saham induk dalam jangka masa sebelum tamat tempoh warrant tersebut. 5 perkara penting yang perlu dikaji oleh pemilik warrant sebelum membeli sesebuah kaunter warrant tersebut adalah tarikh luput, nilai premium, harga laksana atau exercise price atau strike, nisbah penukaran dan pergerakan warrant iaitu gearing. Sebelum tamat tempoh warrant, pemilik warrant perlulah membuat penukaran warrant kepada saham induk bagi mengelakkan kerugian berlaku. Ini kerana warrant tersebut tidak mempunyai nilai walau 1 sen jika tidak ditukarkan kepada saham induk sebelum tamat tempoh. Sebagai kesimpulannya, warrant adalah sebuah kaunter saham yang boleh menjana keuntungan yang lumayan dalam jangka masa yang pendek. Namun begitu, pelabur mestilah berhati-hati dengan risiko yang bakal dihadapi apabila berdagang melalui saham. Kini tibalah masanya untuk anda melakukan tindakan yang bijak. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.